Okey, Assalamualaikum. Selamat datang semua sekali penonton channel ini. Saya perkenalkan diri dahulu. Saya Rahman Ismail daripada SKPP 161. Sekolah 161 merupakan sekolah kohort kedua TS25 diterajui oleh Guru Besar Puan Norehan, dan kita punya YDP PIBG adalah Datuk Seri Dr. Sulaiman. Bersama saya hari ini adalah Puan Pengarah kita, Puan Hajah Farizah binti Haji Ahmad. Selamat datang Puan Hajah. Sebelum itu, suka kita ingatkan bahawa kepada Puan Hajah terutamanya, selaku orang nombor satu dalam pendidikan di Putrajaya, ini walaupun banyak VVIP pendidikan membuat live dalam Astro Awani, dalam TV3, TV1, tapi ini merupakan yang pertama saya rasa di Malaysia di mana sekolah menjadi host kepada e-forum yang boleh dilihat di seluruh dunia. So Putrajaya merupakan leader untuk program ini, dan tahniah, terima kasih sebab sudi menerima kami sebagai host. Dan saya harap ini boleh dikembangkan lagi di masa akan datang dan mungkin boleh jadi ikutan kepada kawan-kawan di negeri yang lain. So dengan itu Puan Pengarah, kita nak mulakan sedikit bual bicara kita hari ini. Sekejap kalau saya boleh mula. Puan Pengarah mungkin boleh mulakan dengan menerangkan sedikit data awal tentang enrolment sekolah, murid dan guru di sekitar Putrajaya ni. Silakan Puan Pengarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada Cikgu Abdul Rahman kerana berjaya mengadakan program pada petang ini. Syabas, terima kasih juga saya ucapkan kepada Cikgu kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama pada petang ini. Saya berasa sangat gembira dan sangat terharu atas jemputan Cikgu kepada saya. Sebagaimana Cikgu sebutkan tadi, Putrajaya kita ada 27 buah sekolah, iaitu sebanyak 11 buah sekolah menengah, 11 sekolah menengah. Kita ada satu sekolah berasrama penuh yang juga SBT, kita ada satu sekolah SMKA, sekolah pengasahan agama, kita ada satu sekolah International Baccalaureate, dan kita ada 2 sekolah diagnostis, dan kita ada 6 sekolah TS25. Untuk sekolah rendah pula, kita ada 3 buah sekolah SBT, kita ada 11 sekolah TS25, dan kita ada 2 sekolah yang sangat istimewa yang dinamakan sekolah coexist, iaitu sekolah 83 yang berada di sekolah SMK Putrajaya PC 11-2 dan sekolah SK Putrajaya PC 15-1 yang berada di SMK Putrajaya PC 18-1. Untuk bilangan murid kita sehingga 29 Februari kita ada seramai 28,062 orang murid daripada darjah 1 hingga tingkatan 6. Manakala untuk murid prasekolah kita ada 1,279. Daripada bilangan keseluruhan 28,062 orang itu, 71% adalah merupakan murid sekolah rendah, iaitu 20,130, dan selebihnya iaitu 7,932 adalah murid sekolah menengah. Manakala bilangan guru kita juga sehingga 29 Februari kita ada seramai 1,953 orang guru, iaitu sebanyak 1,296 orang guru sekolah menengah, sekolah rendah, dan 674 guru sekolah menengah. Dan untuk makluman semua, mengikut keperluan sebenarnya kita Putrajaya sehingga 29 bulan 2, kita kekurangan lebih kurang 84 orang guru sekolah rendah. Tetapi alhamdulillah kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia kerana telah memberi kita seramai 33 orang guru interim. So guru interim ini insya-Allah akan melaporkan diri apabila tamat tempoh PKP kelak. Untuk sekolah menengah pula kita sebenarnya dari segi keperluan kita ada lebih 2 orang sahaja. Okey, saya ingat itulah maklumat asas untuk Putrajaya, Cikgu.
Ya, terima kasih Pak Mengarah, maklumat yang detail beserta fakta lagi tu. Dan jika dilihat tadi kita masih kekurangan guru sekolah rendah Okay, tapi insyaAllah seperti yang Puan Mengarah cakap tadi, mungkin selepas PKP ni mereka akan sampai, harap-harap begitulah. Okay. InsyaAllah. Puan Mengarah, sempena PKP ni, isu yang sering diperkatakan ialah sekolah tutup, murid tak ada kan. So boleh Puan Pengarah jelaskan sikit apa maksud sebenar sekolah tutup ni? Okey cikgu, sekolah tutup ini sebenarnya berdasarkan kepada Perintah Kawalan Pergerakan yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 16 hari bulan Mac yang lalu, yang telah menggariskan kaedah PKP ini. Di antara kaedah yang digariskan ialah penutupan institusi pendidikan. So dalam konteks kita warga sekolah ini, penutupan sekolah ini bermaksud ialah semua warga sekolah tidak perlu hadir ke sekolah dan sekolah ini tidak perlu diganti dan cikgu mesti bekerja daripada rumah dan murid hendaklah belajar daripada rumah. Dan kita diperkuatkan lagi untuk warga pendidik dengan surat siaran KPM bilangan 3 tahun 2020. Jadi maksudnya kalau sekolah ditutup tu tidak berlaku sebarang aktiviti di sekolah lah, termasuk pekerja kantin, pekerja kebersihan. Yang ada sekarang di sekolah kita hanyalah pengawal keselamatan sahaja. Cikgu? Oh, okey. So maksudnya yang tak ada aktiviti harian biasa je lah, yang tak ada. Yang lain-lain maknanya aktiviti pengajaran mungkin akan berlaku di rumah lah mungkin, Puan Mengarah? Di rumah, yes. Okey. So macam kalau begitu kita dah masuk ke soalan ketiga, Puan Mengarah. Okay. Apabila sekolah dah tutup, murid tiada, so guru-guru ni nak buat apa? Adakah maksudnya biasa kami mengajar di kelas kan. So sekarang kelas dah tak pergi, murid dah tak ada. So sebagai guru apa yang kami perlu buat? Okey cikgu, untuk makluman cikgu, ketika PKP fasa pertama diumumkan, memang ketika itu sekolah dalam cuti sekolah. So bila dalam cuti sekolah, cikgu memang boleh bercuti lah, tak ada masalah apa-apa. Tetapi selepas itu, apabila sepatutnya sekolah sudah bermula, maka kita sebagai penjawat awam telah pun diberi arahan untuk bekerja daripada rumah yang selaras dengan arahan Ketua Pengarah Pendidikan Awam melalui surat bertarikh 17 Mac iaitu bagi pegawai yang diarahkan bekerja dari rumah, perkara-perkara berikut hendaklah dipatuhi. Jadi saya harap cikgu-cikgu boleh tengok ada 3 perkara yang cikgu-cikgu perlu buat sebagai penjawat awam. Ini saya cerita dari sebab kita sebagai penjawat awam. Yang pertama cikgu mesti sentiasa berada di rumah dalam waktu bekerja Kalau cikgu di sekolah tu daripada pukul 7 hingga pukul 2 begitu. Kalau kami di pejabat panjanglah lagi masanya. Yang kedua mesti sentiasa bersedia sekiranya diarahkan oleh ketua jabatan untuk hadir ke pejabat atau mana-mana lokasi. Tapi cikgu jangan susah hatilah, setakat ini kita memang cuba mengelakkan untuk memanggil mana-mana guru ke sekolah kecuali ada beberapa orang guru yang sangat penting. Contohnya baru-baru ini kita nak buat rakaman bagi menambahkan bilangan video untuk ditayangkan di TV dengan kerjasama BSTP. Jadi cikgu-cikgu itu saja yang kita minta pergi ke BSTP untuk rakaman. Dan mungkin ada 2-3 orang guru yang perlu contohnya cikgu perperiksaan dan sebagainya. Tapi kalau sebolehnya kita tidak akan minta cikgu datang ke sekolah lah. Dan yang ketiga ialah memastikan sentiasa boleh dihubungi dalam tempoh waktu bekerja. So cikgu mesti ingat bahawa cikgu mesti boleh dihubungi. Kalau cikgu tidak boleh dihubungi, cikgu mesti cari usaha bagaimana untuk boleh dihubungi. Dan untuk kita pula cikgu ni sebagaimana saya sebut tadi, kita telah diberikan satu surat siaran oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu bilangan 3 tahun 2020 iaitu garis panduan pelaksanaan PDP semasa PKP disebabkan penularan jangkitan COVID-19 yang bertarikh 27 Mac. So dalam surat siaran ini dengan jelas disebutkan 6 tanggungjawab guru. Iaitu yang pertama, cikgu mestilah melaksanakan tugasan dari rumah dan tidak dibenarkan datang ke sekolah tetapi kalau diperlukan cikgu hadirlah. Yang kedua, cikgu mesti ingat, cikgu mesti buat catatan ringkas PDP yang dijalankan sebagai rujukan cikgu. Supaya apabila tempoh PKP nanti tamat, cikgu boleh rujuk balik catatan yang cikgu buat itu untuk cikgu meneruskan PDP cikgu. Yang ketiga, cikgu hendaklah merancang, menyedia dan menyampaikan bahan PDP sesuai mengikut keupayaan murid cikgu.
Dan saya rasa sangat penting kerana bukan semua murid kita boleh dicapai dengan mudah lah walaupun kita berada di Putrajaya, tetapi juga ada beberapa isu yang lepas ini nanti mungkin saya akan share lah. Yang keempat, membimbing murid menggunakan medium komunikasi dan aplikasi yang boleh diakses oleh murid. Ini cikgu semua telah berusaha ke arah itu. Yang kelima ialah memberi arahan atau tugasan atau kerja rumah melalui pelbagai strategi atau kaedah mengikut kreativiti guru serta menyampaikan dengan menggunakan bentuk komunikasi dan aplikasi yang mudah diakses oleh murid. Dan ini nombor 5 ni saya sangat gembira apabila saya mendapat maklum balas daripada pengetua guru besar bahawa cikgu-cikgu kita memang sangat kreatif untuk memberikan bahan-bahan. Tahniahlah kepada semua cikgu Putrajaya. Dan yang terakhir sekali ialah menggalakkan penggunaan kaedah pembelajaran berbantukan teknologi. Dan surat siaran ini juga mestilah kita baca bersama surat siaran KPM bilangan 8 tahun 2016 berkaitan dengan bencana di mana istipatinya sama iaitu cikgu tidak perlu datang ke sekolah tetapi kenalah menyediakan bahan supaya murid-murid kita akan sentiasa belajar walaupun berada di rumah. Dan itulah saya rasa apa yang perlu cikgu buat sepanjang tempoh PKP ini. Cikgu Rahman. Ya, okey. Terima kasih Puan. Cuma saya tertarik dengan penjelasan Puan Pengarah yang sekejap saya tengok slide ni. Yang ini, yang B dan C ni Puan Pengarah dan yang surat syarat pengeliling 17 Mac ni sentiasa bersedia sekiranya diarahkan oleh ketua jabatan untuk hadir ke pejabat. Maknanya Puan Pengarah, katalah ketika itu saya berada di kampung bukan di Putrajaya sebagai selaku guru Putrajaya. Kalau diarahkan ada bersebab dan bersurat saya wajib hadirlah atas arahan ketua jabatan saya. Itu maksudnya. Ya, sepatutnya begitulah. Tetapi saya sudah pun menasihatkan pengetua guru besar supaya tidaklah kalau ada nak panggil mana-mana cikgu kena maklumkan berbincanglah dengan saya untuk kita tengok sama ada keperluan atau tidak. Tapi serasa saya setakat ini memang tak adalah cikgu-cikgu yang kita panggil lagi. Ya, saya yakin cikgu yang dekat dengan di Putrajaya sendirilah. Itu pun tak ramai, sangat sikit. Bahagian C ni Puan Pengarah, memastikan sentiasa boleh dihubungi. Sebab bila balik kampung lah kadang-kadang kan ada yang tak dapat internet, tak ada line telefon. So macam mana kalau saya selaku penjawat awam balik ke kampung nak untuk memastikan dihubungi, maknanya ketika sebelum saya balik hari itu saya kena maklumkan bahawa saya berada di tempat A, ini nombor telefon saya, ini alamat rumah saya, kalau perlu dihubungi. Begitulah maksudnya Puan Pengarah kan? Ya, sepatutnya memang macam tu ya. Kalau tak ada PKP, sepatutnya kita kena maklumkan kepada ketua jabatan kita berada di mana ya. Sepatutnya begitu sebagai penjawat awam. Dan penting untuk dihubungi ni kerana dalam tempoh ni sebenarnya kita bekerja cikgu, bukan kita tak bekerja, kita bekerja. Jadi data memang selalu nak dikumpulkan ya, terutama sekarang ini kita sedang membuat survey bertanyakan kepada guru-guru apakah kaedah yang cikgu gunakan untuk menyampaikan PDP cikgu. Jadi kalau cikgu tidak dapat dihubungi maka kita tak akan dapat data yang lengkap daripada semua guru kita. So itu sangat pentinglah boleh dihubungi itu cikgu ya. Ya, mengenali Puan Hajah sebagai pengarah sebelum ni pun saya memang dah dengar bahawa Puan Pengarah memang pegang pada data betul-betul ni. Itu kalau sebut data tu memang perlu sangat. Saya pun setuju Puan Pengarah. Itu yang Puan Guru Besar pun ada tanya selalu minta keberadaan guru kat mana kan. Okey. Saya nak lihat sekejap pada kita punya chat room kalau Puan Pengarah boleh tengok di sebelah kanan. Ada daripada Puan Nur Hiza. Dia kata ini sekadar ucapan tahniah. Assalamualaikum Puan. Dia bagi salam pada Puan lah. Tahniah pertama kali dalam program begini saya lalui sepanjang saraf perkhidmatan saya. Itu satu perkembangan yang baik untuk Putrajaya tu Puan Pengarah. Ya. So okey. Lanjut terima kasih kepada cikgu-cikgu yang bagi ni ya. Terima kasih banyak cikgu. Saya ucapkan tahniah jugalah pada cikgu yang mengikuti ni. Ya, ramai tu sebab dalam ni dia hanya nama kita pun tak kenal sangat kan. Ya, betul, saya pun tak kenal dia nama Wani lawan ni. Ya. Okey, soalan seterusnya Puan Pengarah. Tadi kita dah hurai tentang tanggungjawab guru di musim PKP ni. Bagaimana pula dengan parent? Apa yang sebagai ibu bapa dalam masa sama saya juga mungkin saya boleh faham kerana saya guru dan ibu bapa. Bagi yang ibu bapa bukan guru kan. Bagaimana mereka nak faham situasi kita PKP dan apa yang seharusnya mereka buat dalam konteks pendidikan ni? Cikgu,
peranan ibu bapa sangat-sangat penting sepanjang tempoh PKP ni, kerana 24 jam anak-anak berada di rumah. Jadi adalah sangat penting peranan ibu bapa ini. Kalau kita boleh tengok perkeliling yang sama, yang surat siaran yang dikeluarkan oleh KPM juga ada menggariskan tentang peranan dan tanggungjawab ibu bapa. Yang pertama, memastikan murid mendapat maklumat berkaitan CCPDP, sebab daripada maklumat yang saya dapat, ibu bapa kita yang tak ada laptop atau desktop di rumah, dia hanya ada telefon. Jadi cikgu akan memberikan kerja melalui telefon ibu bapa. Jadi ibu bapa itulah yang kena maklumkan kepada anaknya apakah tugasan yang cikgu beri. Dan kita juga harap sangat kepada ibu bapa Putrajaya untuk mengakses EduWeb TV ya. Untuk membantu, sebab ada banyak sekarang bahan-bahan yang boleh diakses daripada EduWeb TV, Cikgu Tube dan sebagainya lah. Ada banyak sekarang yang kita kongsikan dalam grup WhatsApp bersama ibu bapa. Dan akhir sekali kita harap sangat kerjasama ibu bapa untuk membantulah menyokong proses pembelajaran murid dalam tempoh PKP ini. Saya sangat tertarik pagi tadi kalau kita dengar di TV1 ada buah bicara ataupun sembang bersama yang berbahagia Dr. KPPM ya, yang mengatakan bahawa sekarang ini kita sudah bertukar rumah pula menjadi seperti sekolah. Dulu sekolahku, rumahku. Sekarang ini kita kena tukar sekolahku. Saya ada lihat rancangan tu. Kan? So sangat memohon, saya ingat Putrajaya tidak ada isu besar sangat sekiranya ibu bapa boleh menyediakan satu ruang di rumah, sedikit ruang di rumah bagi membolehkan anak-anak kita ini boleh belajar dengan lebih teratur dan kondusif lah ketika di rumah. Saya ingat itulah cikgu peranan yang kita mohon dari ibu bapa. Ya. Okey, sambil itu saya juga nak wawarkan kepada tuan-tuan dan puan yang baru mengikuti rancangan ini. Kalau belum lagi subscribe channel ni, kita mohon subscribe sebab Puan Pengarah sebenarnya kita, sekolah 16-1 ni dia ada banyak yang kita plan. Mungkin di masa akan datang selepas Puan Pengarah mungkin kita akan jemput timbalan pengarah dan kalau boleh cita-cita kami kalau boleh sampai ke menteri lah kan, tapi of course akan dibuat dengan cara yang lebih teratur dan susun. Cuma itulah kita harap kita dapat sokongan daripada pihak jabatan jugalah. Puan Pengarah, soalan seterusnya, mengikut dapatan JPN, apa masalah yang sebenarnya yang guru-guru dan ibu bapa hadapi sempena PKP ni dalam konteks Putrajaya ni? Masalah guru, saya nak ucapkan tahniah lah ya. Saya sangat gembira dan sangat rasa terharu apabila saya mendapat makluman daripada semua pengetua guru besar mengatakan bahawa 100% ya, cikgu kita telah pun menyediakan bahan PDP sepanjang tempoh PKP ni. Saya ada data untuk negeri-negeri yang lain. Negeri lain memang ada masalah lah, mungkin cikgunya jauh di pendalaman dan sebagainya, tapi alhamdulillah Putrajaya 100%. Ya, tahniah, saya sangat gembira cikgu. Tetapi walau bagaimanapun ada sedikitlah masalah, iaitu cikgu daripada data yang kami dapat seramai 3.6% murid kita tidak memberikan maklum balas kepada apa yang cikgu telah beri. Ini data saya dapat pada minggu lepas. Minggu lepas 3.68% murid tak respon kepada apa yang guru beri. Tetapi minggu ini saya sudah dapat data dah jadi tinggal 1% sahaja. Jadi ini mungkin disebabkan oleh mereka ni dah balik kampung ketika cuti sekolah dan ketika itu belum PKP lagi. Dan ibu bapa tinggalkan mereka di kampung bersama datuk atau nenek dan ibu bapa balik semula ke Putrajaya. Jadi semua peranti berada dalam tangan ibu bapa, tidak berada pada anak murid itu. Jadi maka agak susarlah untuk mereka memberikan maklum balas. Tetapi insya-Allah dengan kebijaksanaan cikgu, dengan keprihatinan oleh pentadbir sekolah, insya-Allah kita akan dapat maklum balas daripada semua murid kita 100% cikgu. Itu masalah yang dihadapi oleh guru. Yang lain tu cikgu Putrajaya memang cikgu yang hebat. So saya tak perlu risau dari soal itu. Memang mereka boleh
sangat kreatif dan sangat hebat cikgu-cikgu Putrajaya. Alhamdulillah. Rasa beruntung juga saya berada di Putrajaya. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Di talian saya tengok ada pengetua Tuan Ebi Aziz mengucapkan tahniah kepada Puan Pengarah juga. Terima kasih. 1821 pun ada. So saya juga nak wawarkan jika ada di kalangan guru atau sesiapa saja yang ingin bertanyakan soalan, mungkin boleh type di ruangan chat kita dan kita akan ada sesi soal jawab dan pengarah akan pilihlah soalan-soalan yang beliau akan jawab. So kita move dengan soalan seterusnya, Puan Pengarah. Tidakkah secara peribadi Puan Pengarah rasa PKP ni sebenarnya satu rahmat juga kepada guru? Dan jika ya, mengapa? Alhamdulillah cikgu, saya sangat suka soalan ini ya, dan semenjak akhir-akhir ini kalau kita tonton televisyen, memang ramai orang mengatakan bahawa PKP ini satu rahmat lah. So saya hanya nak lihat kepada dua aspek, iaitu satu dari aspek kekeluargaan dan satu lagi daripada aspek profesionalisme kita sebagai guru. So kalau kita lihatlah cikgu ya, sebagai orang Islam kita akan sentiasa merujuk kepada ayat Quran lah. So saya ingin memetik surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang bermaksud setiap yang sesungguhnya setiap kesukaran itu, kesulitan itu ada kemudahannya ya, dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahannya. Ini kita kena pegang cikgu ya. Mungkin sekarang ni kita susah nak keluar, kita tak lagi macam dulu, tetapi kalau kita fikir dari segi baiknya, positifnya ialah masa inilah kita boleh mengeratkan silaturahim dalam keluarga kita. Mungkin cikgu selama ni kita tak perasan pun yang bagi cikgu perempuan lah yang suami dia dah beruban tau. Mungkin sekarang perasan kan, sebab dah tengok cikgu Putrajaya pula kan 6.30 pagi keluar, 6.30 petang baru balik. So dia balik-balik masak, tak ada masa nak tengok suami tu dengan betul-betul kan. Dia keluar gelap, bila dia keluar gelap rambut masih hitam, balik malam pun gelap rambut hitam lagi. Ya, kita tak perasan ya. Dan mungkin dari segi anak-anak barulah kita perasan bahawa sebenarnya anak kita ni lempeng biasa pun sebenarnya dia suka makan, tak perlu beli pizza pun kan. Dulu tak sempat nak buat lempeng, asyik order je, tapi sekarang dah boleh. So kita dapat mengeratkan silaturahim, dan tentulah cikgu sebagai guru lelaki, saya pun sangat gembira lah bila mendengar bahawa guru-guru kita menjadi imam, solat di rumah kan, mengaji. Kita dapat beribadat dengan lebih baik dan lebih tenang cikgu. Mungkin selama ni kalau kita nak beribadat, kita ada banyak macam tak dapat nak fokus lah cikgu. Sekarang ni kita duduk di rumah, kita boleh beribadat dengan lebih baik lagi. Itu memang takkan dapat lah cikgu ya sepanjang ini. Itu dari segi kekeluargaan. Dari segi diri sendiri cikgu, bila tempoh PKP ni nampaknya cikgu-cikgu kita berlumba-lumba untuk menghasilkan satu benda yang lebih baik menggunakan berbantukan teknologi. Kalau dulu mungkin macam saya akui sendiri, saya tak pernah ni live streaming, saya tak tahu macam mana. Tapi alhamdulillah dengan adanya tempoh PKP ni dan Cikgu Abdul Rahman pun invite saya. So saya rasa ini satu ilmu baru yang perlu saya belajar dan buat ya, menambahkan ilmu kita sendiri dan sesuai dengan guru kita ni, guru yang mesti PAK 21 yang berpantukan teknologi. Jadi kita pun akan upgrade diri kita, dan saya dimaklumkan SRSC Plus kita pun sentiasa membuat PLC secara online dengan guru-guru untuk meningkatkan kemahiran. Ada juga sekolah yang buat PLC secara online untuk belajar bagaimana nak gunakan aplikasi-aplikasi yang boleh membantu murid untuk belajar. Jadi ini memang satu rahmat lah cikgu ya. Tapi kita berdoalah semoga jangkitan COVID ini akan cepat berakhir cikgu kan ya. Itu kita doa begitulah cikgu ya. Okey. Ya. Itulah tu, saya pun rasa, saya sebagai orang yang ada background ICT sikit, saya rasa memang sejak PKP ni ramai dah celik IT ni. Itu yang seronok juga lah kan. Of course kita tak nak benda ni berlanjutan kan, tapi ini di sebalik mudarat yang ada 1000 kebaikan yang datang kan. Okey Puan Pengarah, seterusnya kita baru-baru ni kita dengar ada dua viral lah yang biasanya, dan saya rasa Puan Pengarah pun tahu. Pertama,
Viral mengatakan guru duduk rumah, gaji jalan, kerja tak buat. Kemudian seminggu lepas tu ada pula viral kedua, ada sound recorder, sound bagi tahu bahawa parent bagi terlalu pendapat Puan Pengarah sendiri bagaimana? Cikgu, memanglah cikgu masa tempoh PKP fasa pertama hari tu, saya pun tak usah kata orang lain lah, saya pun masa mula-mula cuti bukan cuti lah ya, masa mula-mula hari Rabu yang pertama tu, seronok rasanya duduk di rumah kan ya. Kita pun rasa macam cuti, kita terlupa bahawa sebenarnya bukan cuti, bekerja daripada rumah. Tapi masa tu kita macam kita tak pernah lagi, jadi itu kita rasa gembira. Termasuk saya lah duduk di rumah seronok ya. Tetapi itu sementara sahaja, satu perubahan dalam kehidupan kita untuk kita sesuaikan. So tetapi sekarang ini alhamdulillah ya, alhamdulillah pada awal dulu memanglah bila kita minta sekolah-sekolah, guru-guru menyediakan bahan untuk murid-murid, semua orang sediakan tanpa ada sedikit penyelarasan. Tapi alhamdulillah minggu yang kedua tu kita sudah buat pelarasan. PGB, terima kasih banyak Kanan telah pun membuat jadual yang berpatutan untuk cikgu kita berikan pada murid. So keadaan sudah menjadi lebih terkawal. Cuma Cikgu Rahman ya, sebenarnya kalau kita tengok ya dan kalau kita dengar pun Yang Berhormat Menteri Pendidikan kita sebut, dia sebut pengajaran seperti biasa. Dia ulang 2-3 kali dalam sesi YB Menteri hari itu. So kita kena ingat bahawa kita mesti sedaya upaya kita mengajar, bukan setakat memberi latih tubi sahaja. So daya upaya kita mesti mengajar sebab istilahnya ialah bekerja dari rumah. Kerja kita sebagai guru ialah mengajar, mendidik. Jadi kita kena ingat yang itulah. Cuba sedaya upaya macam mana kita boleh menyampaikan pengajaran kita. Itu cikgu saya nak kongsi. Okay. Puan Hajah, kalau Puan Hajah berkelangan sekejap, Puan Hajah mungkin boleh tengok dekat sebelah kanan kita chat. Ada satu soalan daripada, mungkin Puan Hajah nak jawab mana-mana soalan, tapi yang terbaru saya tengok daripada Narul Hasana Razi. Nurul Hasanah, okey. Nurul Hasanah, ya betul. Tentang maklumat Menteri Pendidikan tiada 3 dan penangguhan SPM ketika 91. Okey, daripada Cikgu Nurul Hasanah. Memang ya pagi tadi pun KPPM kita pun ada sebut tentang tidak adanya PT3 dan UPSR ya, tak adalah untuk tahun ini. Maksudnya memang tidak akan dilaksanakan peperiksaan itu. Dua-dua peperiksaan ini tidak akan dibuat di sekolah-sekolah seluruh negara lah, termasuk sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum kebangsaan. Dan untuk SPM pula dan STPM ya, akan ditangguh ke tahun hadapan suku pertama. Bila sebut suku pertama tu maknanya tarikh belum ada lagi lah, iaitu daripada Januari sampai Mac lah. Ini nanti akan dimaklumkan tarikh yang sebenarnya peperiksaan SPM dan STPM. Saya rasa keputusan ini sangat baik kerana kita perlukan masa untuk memberi peluang kepada anak-anak kita yang mendudukan peperiksaan SPM dan STPM untuk bersua muka. Kita tidak boleh nafikan bahawa pengajaran secara bersua muka ini lebih berkesan lah berbanding dengan pengajaran membantukan teknologi secara maya ini. Dan mereka perlu bimbingan ya dari guru secara terus. Jadi perlu mereka diberi tempoh masa sebab kita tak tahu PKP kita ini akan tamat bila sebenarnya. Kita doakan cepatlah, tetapi walaupun PPM sudah pun melaksanakan. Saya rasa ini keputusan yang sangat tepat dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia lah, cikgu. Terima kasih Puan. Saya juga dapat teks daripada Zuraini 1973. Ni mungkin orang Kuala Lumpur kot berdasarkan teks. Sekadar makluman katanya, Assalamualaikum bos. Oh, panggil bos. Tertengok Quran Time dari DTV, Ustaz pesan dan masuk waktu Zuhur, cikgu masih mengajar online katanya. So minta pesan-pesan pada kawan-kawan di KL terutamanya, hormati waktu solat. Itu pesanan kawan-kawan kita di KL. Ada yang melihat dari KL tak punya. Terima kasih. Ya. Soalan seterusnya Puan Pengarah. Nampak dekat sebelah tu ada banyak soalan lagi tu. Nanti Puan Pengarah jawab. Saya tidak baca. Okey. Sebagai orang nombor 1 bagi pendidikan di Putrajaya,
apa harapan Puan Pengarah kepada guru dan ibu bapa? Okey, sebagai pengarah di Jabatan Pendidikan Putrajaya ini dan orang lama lah dalam Jabatan Pendidikan Putrajaya ni ya, saya sangat berharapkan supaya semua warga pendidik kita, tak kiralah guru, AKP dan sebagainya termasuk ibu bapa untuk mematuhi arahan PKP ini. Ya, kita tak naklah pagi ni pun kalau kita tengah hari tadi kita dengar banyak tangkapan dan PKP yang ketiga ni nanti mereka akan terus tangkap saja, tidak lagi compound dan sebagainya. Maka saya sangat berharaplah tidak adalah mana-mana cikgu kita atau warga pendidikan Putrajaya dan ibu bapa yang akan ditangkap dan sebagainya, melanggar arahan PKP. Ini harapan saya yang pertama lah. Yang kedua, kepada guru-guru saya, jaga kesihatan cikgu ya, kena jaga kesihatan supaya cikgu boleh menyediakan bahan pengajaran untuk murid-murid dengan lebih baik lagi. Sebab cikgu perlukan ketenangan, sebab ini bukan dah macam biasa. Kalau kat sekolah, kalau cikgu-cikgu yang lama tu dia dah mahir dah, dia tak payah dah dia dah tahu dah nak buat macam mana. Tetapi sekarang dah tak ada dah, dia dah tak sama dah. Sebab dia dalam maya, perlukan pemikiran yang lebih mendalam lagi. Macam mana nak buat? Dan setiap murid kita pula berbeza. So kita kena menyediakan bahan yang berbeza. Jadi saya sangat berharap cikgu dapat melaksanakan tugas cikgu dengan penuh tanggungjawab dan memberikan usaha yang lebih untuk menyediakan bahan supaya murid-murid kita dapat belajar dengan selamat di rumah kita. Dan yang ketiga ialah kepada ibu bapa, cikgu ya, ibu bapa. So saya haraplah ibu bapa dapat menyokong dan membantu guru-guru untuk memastikan anak-anak belajar di rumah. Dan tentulah akhirnya saya berharap supaya murid-murid Putrajaya tidak akan ketinggalan dalam pembelajaran dan mereka akan belajar dalam keadaan selamat dan mengikuti sepenuhnya home based learning ini ya. Itulah harapan saya Cikgu Rahman. Okay. Kalau kita lihat dekat dashboard YouTube kat bawah ni, kalau kita dekat atas setakat ni kita ada 173 orang yang watch online. Tapi jangan risau tuan-tuan dan puan, kita boleh juga tengok rakaman selepas ni. Memang saya ada record. Dan saya juga nak pesan sebelum saya lupa, subscribe channel ni sebab kita ada banyak lagi program-program lain. Dalam channel ini juga ada bahan-bahan PDP untuk murid sekolah rendah terutamanya. Puan Pengarah, soalan seterusnya, apa perancangan JPN? Soalan ni mungkin ada berkaitan dengan orang-orang yang bertanya di talian tu. Apa perancangan JPN setelah PKP ni selesai? Sebab kita tahu bila PKP ni selesai, bila PKP nak habis, kita tak tahu. Tapi saya rasa JPN tentu dah ada plan perancangan untuk ke arah itu. Silakan Puan Pengarah. Okey, memanglah dalam keadaan sekarang ni sangat sukarlah ya kita untuk merancang sesuatu dengan begitu tepat, tetapi kita kena juga buat perancangan. Alhamdulillah saya sudah pun bermesyuarat secara online dengan pegawai-pegawai dan kami sentiasa berhubung ya. Antara perkara yang kita rancangkan selepas tempoh PKP ini ialah pertama yang saya rasa kita takkan boleh elak, iaitu kita akan sentiasa menyokong, membantu, membimbing pihak pentadbir sekolah untuk mengurus sekolah sesuai dengan garis panduan yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan ketika tempoh PKP tamat nanti. Sebab benda ini tak pernah berlaku, jadi kita kena bersedia dengan perkara ini. So kita akan mungkin kita dalam sebagaimana Cikgu Rahman tahu, semua sekolah Putrajaya ada pegawai angkat, ya, pegawai angkat, dan kita akan menggunakan tenaga pegawai angkat ini untuk turun ke sekolah bagi memastikan sekolah beroperasi mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan selain daripada itu, kita juga akan melihat semula apa yang telah kita rancang
bagaimana untuk kita mengubah suai jadual ataupun takwim kita supaya dapat memenuhi aspek pendidikan yang telah ditetapkan lah. Terutama yang saya ada sedikit kebimbangan ialah tentang co-curriculum, ya, co-curriculum, sebab setakat ini belum ada siapa-siapa pun bercakap tentang co-curriculum. Tetapi bagi saya kita kena tengok juga, sebab untuk melahirkan murid yang seimbang, dia bukan saja dari segi akademik tetapi dari segi juga kurikulum rohani dan jasmaninya. So itulah yang sedang kita lihat bagaimana hendak kita teruskan selepas tempoh PKP ini, cikgu. Ya, sebab tadi pun kalau kita lihat di TV1, KPPM ada sebut antaranya, saya masih ingat, sekolah mungkin akan dibuka secara berfasa, sekolah-sekolah yang mungkin akan dijarakkan dengan buka kelas tambahan ke atau mengikut kesesuaian. Semua itu prosedur akan dikeluarkan oleh KPM kemudian lah. Dan ada sebelum berakhir, sudah kita dah berbicara hampir 40 minit ni, saya ada satu soalan yang ditunggu-tunggu oleh semua orang, yang saya tengok di sebelah kanan saya pun ramai soalan yang sama, iaitu tentang pentaksiran ni. Ada guru besar mengatakan bahawa pihak jabatan melalui pengarah meminta supaya dilakukan pelaporan pentaksiran sempena PKP ini. Tapi isu yang timbul adalah 100 dia punya validity, sebab kita bukan bercakap tentang PDP. Memang kita galakkan bila PDP di rumah ibu bapa bantu. Tapi bila sebut pentaksiran, bila ada campur tangan ibu bapa, sebab markah murid seolah-olah melonjak. Sebelum PKP di sekolah, guru-guru memang kena murid. Mereka test murid, ada yang mereka tahulah aras murid ke mana kan. Tapi bila PKP ni markah semua mendadak naik. Kan? So pentaksiran yang bagaimana yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh pihak jabatan? Boleh Puan Pengarah jelaskan? Terima kasih cikgu. Pertama saya ingin mengingatkanlah bahawa dalam proses pengajaran dan pembelajaran kita tidak boleh lari daripada pentaksiran. Mesti ada melaksanakan pentaksiran seperti biasa, ya. Penting yang itu. Jadi cikgu-cikgu kena ingat bahawa mesti ada pentaksiran itu. Mengapa perlunya laporan pentaksiran ini, cikgu? Yang pertama ialah disebabkan oleh untuk kita mengesan, ya, mungkin daripada 35 orang murid yang kita bagikan latihan itu ataupun soalan dan sebagainya itu, okeylah cikgu kata ibu bapanya bantu, tapi saya sangat gembira kerana sekurang-kurangnya ibu bapa membantu. Anak itu mungkin lebih faham kalau ibu bapanya yang menyarankan berbanding dengan cikgu. Mungkin kita pun tak boleh nak, tidak ada sebarang kajian, ya. Okey. Maka cikgu kena ada satu laporan untuk membolehkan cikgu mengesan murid ini apabila mereka nanti kembali ke sekolah. Di tahap mana murid ni? Jadi kita tak perlulah bagi murid-murid yang mungkin sudah mencapai TP 6 atau sudah menguasai standard pembelajaran yang cikgu telah tetapkan itu, mereka tu tidak perlu diulang lagi. Tetapi bagi murid-murid yang mungkin tak sampai lagi mencapai tahap pembelajaran atau standard pembelajaran yang cikgu telah tetapkan itu, mungkin murid ini perlu untuk diberi peneguhan, ya, dan sebagainya. Jadi penting sangat sebab cikgu kita tak tahu tempoh PKP ni berapa lama. Dan kita pun bukanlah mempunyai daya ingatan yang sangat kuat. Boleh ingat setiap murid kita, ya. Jadi kenalah ada rekod. Maksud saya rekod, tapi bukanlah begitu rigid cikgu, tidak, ya. Sekurang-kurangnya cikgu ada rekod tentang pentaksiran yang cikgu buat kepada murid ini, cikgu. Saya harap penerangan saya jelas, Cikgu Rahman, ya. Bukan jelas untuk menambahkan kerja cikgu, tak, tapi cikgu memang kena buat pentaksiran kan dalam pengajaran. Cuma saya beri penekanan itu sebenarnya cikgu, saya beri penekanan itu kerana saya sudah dapat maklum balas daripada ibu bapa yang mengatakan bahawa, mungkin bukan cikgu peserta lah, ya, ini daripada luar, yang mengatakan bahawa cikgu bagi-bagi je latihan tapi tak ada feedback dari cikgu.
macam mana prestasi anak saya ni? Anak saya ni buat betul ke tak betul? Ini bukan cikgu Putrajaya, ini orang luar. Dia pentinglah cikgu punya perekodan itu. Itu yang nak saya tekankan Cikgu Rahman. Okey. So Puan Pengarah, sebelum kita tutup majlis ni, mungkin Puan Pengarah boleh pilih satu atau dua soalan lagi? Saya ada satu soalan ni. Saya rasa ini daripada penolong kanan Sekolah Menengah SMP Putrajaya Presiden 11-1 ya. Dia bertanya tentang peperiksaan pertengah tahun yang sepatut dilaksanakan pada bulan Mei nanti. Adakah perlu membuat persediaan untuk PPT tersebut? Contohnya PPT online dan sebenarnya perkara ini cikgu untuk peperiksaan ini kita boleh macam sedangkan UPSR dan PT3 pun sudah dibatalkan. So bagi saya peperiksaan pertengah tahun ni ialah sebagai satu checkpoint. Mungkin checkpoint itu tidak perlu dibuat secara keseluruhan sekolah, serentak semua sekolah. Mungkin checkpoint boleh dibuat berperingkat-peringkat. Ini sebenarnya konsep peperiksaan pertengahan tahun ini ialah checkpoint. Checkpoint di mana tahap anak murid kita selepas setengah tahun bersekolah. Jadi untuk buka sekolah ini nanti, kita boleh buat checkpoint itu secara mungkin tingkatan 5 dulu, sebab tingkatan 5 yang akan masuk sekolah dulu. Kemudian nanti kalau dah ada tingkatan 4 masuk, tingkatan 4 pula. Bukan lagi lah macam peperiksaan pertengahan tahun yang kita buat serentak satu sekolah. Dan cikgu kena ingat selepas tempoh PKP ni semua cara kerja kita sudah berubah. Dan kita kena berubah ya, dan kena berubah cara kita bekerja. Okey, ada tadi lagi satu soalan ada yang tadi bukan nyamuk Puan Pengarah. Itulah. Saya nak baca yang Puan Rogayah ni, pengetua. Ni lain daripada lain ni. Dia tanya, memang sepanjang tempoh PKP ni pekerja kebersihan tak datang. Jadi saya pun sedia maklum, dan untuk makluman lah sebenarnya saya pun baru dapat makluman daripada kementerian, cuma tak rasmi lagi, bahawa kita nanti boleh mengarahkan pekerja kebersihan untuk datang ke sekolah. Cuma kaedahnya tu belum tentu dimuktamadkan oleh pihak Kementerian Pendidikan lah. So bagi pengetua guru besar jangan susah hati, insyaAllah nanti pekerja kebersihan akan datang lah untuk membersihkan kawasan sekolah kita. So ini pengetua susah hati ni, denggi nanti kan kat Putrajaya. Masuk corona tak ada, denggi pula datang. Ya betul cikgu. Okey. So ada lagi Puan Pengarah soalan yang Puan nak tanya? Itu saja. Okey. So saya rasa saya pun tak ada persoalan lagi nak tanya. Cuma saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Puan Pengarah kerana sudi jadi tetamu kami. Dan kami berharap SKPP 16-1 berharap ada lagi lah acara-acara begini. Kalau bukan secara online pun mungkin secara face to face yang kita buat. Sebab memang kalau untuk Tuan Pengarah, kami di SKPP 16-1 sedang berusaha nak buat satu digital classroom yang mana di antara portionnya ialah kita nak adakan mini studio. Kita memang nak jemput tetamu-tetamu lah. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih juga kepada penonton-penonton kita yang setakat ni yang di counter ada 171 orang online kan. So terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini. Dan saya juga nak minta maaf kepada Puan Pengarah dan kepada penonton-penonton semua jika ada kekurangan di mana-mana. Maklumlah, ini first time kita buat. So pasti ada kekurangan dan kita akan cuba tambah baik di masa akan datang. Puan Pengarah, kami juga nak beri kesempatan ni nak jemput lah kawan-kawan yang di Putrajaya mungkin dah kenal kami 16-1, yang mungkin ada yang dari luar Putrajaya nak jemput datang ke Putrajaya ke sekolah kami khususnya 16-1 yang merupakan sekolah TS25 kohort kedua. Bukanlah bermakna sekolah kami terbaik, tapi ada benda yang kami boleh share dengan kawan-kawan semua. So dengan itu sekali lagi ucapan saya terima kasih Puan Pengarah. Saya doakan Pengarah dan juga ahli-ahli jemaah PN sana sihat walafiat. Saya juga minta Puan Pengarah stay at home, kalau perlu jangan bergerak. Okey. So, Assalamualaikum Pengarah, terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih Tania, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.